Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat petang, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sentiasa ceria. Okay, alright, so first of all, saya nak mohon maaf sebab saya tak sempat nak go live pada pukul 12 tengah hari tadi. Okay, sepatutnya jadual saya live pada pukul 12 tengah hari. Tapi tadi saya ada meeting dengan my team dari pagi sampai tengah hari. Okay, meeting. Okay, sedar-sedar dah pukul 12.20 dah. Jadi saya dah terlepas waktu saya live pukul 12 tengah hari tadi. Okay, dan hari ni saya kena postpone saya punya live kepada pukul 2 petang. Jadi kepada anda semua yang selalu follow saya dalam live, anda boleh follow saya sekarang. Anda sedang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Alright, so kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi di ruangan komen dan anda boleh klik button like dan klik button love supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berminat tentang saham boleh join sesi live pada tengah hari ni. Alright, dan topik kita pada hari ni adalah indeks Bursa Malaysia jatuh lagi. Hari ni indeks Bursa Malaysia jatuh ke 1438 mata pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Dan basically pasaran saham Bursa Malaysia kita dah jatuh bawah daripada support penting. Kalau dia jatuh bawah daripada support ni, dia berpotensi ataupun berisiko turun lebih rendah lagi ke paras yang lebih rendah. Jadi persoalannya, bila pasaran saham jatuh, bila indeks Bursa Malaysia kita menurun, dan berada dalam keadaan macam ni, apa nak kena buat? So sesi pada hari ni adalah kita nak fokus kepada anda yang sudah melabur dalam pasaran saham, dan pernah dah pun beli saham, dan sekarang ni duk terfikir-fikir macam mana nak buat, apa nak buat dalam saham. So insyaAllah hari ni saya nak kongsikan sedikit tips dan juga pengalaman saya sendiri, bagaimana cara untuk melakukan aktiviti pelaburan dan trade saham, especially ketika pasaran saham Bursa Malaysia turun seperti sekarang. Alright, so kalau anda sedang menonton secara live, bantu saya untuk klik button like, klik button love dan juga klik button share dulu, boleh? Alright. Saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Nurul Huda, Muhammad Mokhtar, Hilmi Sanib, Syahrizad Abdullah, Tuminah Ismail, Afra S. Khan, Ruzaidah Zaidaud, Syaiful Bahari, hai, Muhammad Wazir, Nurul Huda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam Ahmad, Taufiq Ikram, Tuan Syed Idrus Al-Sagaf. Tuan Syed Idrus Al-Sagaf dah lama tak join live saya. Dia bila market merah baru dia join. Bila market bearish teruk, baru join. Right. Makcik Montel, Taufiq Ikram, Assalamualaikum Tuan Nizam. Saiful Bahri, ada kemungkinan tak indeks akan jatuh bawah 1400 mata? Ada kemungkinan. Kemungkinan kan? Apa sahaja mungkin berlaku. Muhammad Mahathir Kasim, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasrul Jan, Sanusi Muda, salam TNM. Dindan is watching. Kai, Rosie Z. Terima kasih kerana menonton secara live. Dan kita tengok dekat TikTok pula. Dekat TikTok ada tak yang menonton saya? Kita ada Horizon 666, salam Tuan. Ika Ahmad Benjamin, Assalamualaikum TNM. Abrah, Waalaikumsalam. Minat saham tapi zero knowledge. Bagus. Minat saham tu dah bagus dah, tapi bila zero knowledge, kita kena tambah knowledge. Kita kena dapatkan ilmu saham, barulah kita boleh mulakan langkah dalam saham. Azwan Yusof, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khairul Abdullah 797, follow the host. Muaz, Muhammad Muaz, Anis Farhana, Assalamualaikum. Hai Anis Farhana. Firdaus Latif, salam TNM. Alright, terima kasih kerana menonton secara live. Terima kasih kerana tag rakan-rakan anda di ruangan komen di bawah. Nasir Saad, salam Tuan handsome. Khalil Daud, assalam coach. Zahudin Idris, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasliani Ibrahim, Assalamualaikum. Zul Fizul, very good day TNM, very good day, thank you very much.
Alright, Said Abdullah, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Rashidi Othman, teknik masih blur. Okay, right, tak apa. Kita sambil-sambil live ni, kita sambil-sambil belajar. Okay, semoga apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada anda lah. Okay, alright. Tuan Said Idrus, wife tak berapa sihat. Tuan, okay, banyak urusan dia saya ambil, terutama urus tadika. Tu tak sempat join live tuan. Okay, alright. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga diberikan kesihatan kepada wife tuan Said Idrus. Okay, insyaAllah kita doa sama-sama. Alright, semoga dipermudah segala urusan. Okay, Muhammad Nazri, Assalam Coach. Bursa jatuh lagi, pening, wow. Muhammad Nazri. Okay, ni student saya juga ni. Muhammad Idris As-Sabahi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hairul Nizam, salam TNM live sambil drive. Okay, hati-hati memandu ya. Okay, Hairul Nizam 123 ni antara yang aktif dekat dalam TikTok page saya. Setiap kali saya post video ke, okay, saya update apa-apa ke, dia mesti klik button like, dia mesti tonton video dekat TikTok saya. Okay, terima kasih Tuan Hairul Nizam. Kerana nama pun Nizam juga ni, Nizam Malik, Hairul Nizam, nama sama Okay, so terima kasih kerana sentiasa support saya di TikTok. Okay. Alright, dan yang bestnya dekat TikTok followers saya dah mencecah 7,000 followers. Berikan tepukan kepada anda yang follow saya di TikTok. Okay, walaupun sesendu-sendu TikTok saya ada sampai 7,000 followers. Okay, dan saya notice dekat TikTok it's just a matter of time. Sebab tiap-tiap hari followers meningkat. Okay, dan hopefully dalam masa beberapa minggu lagi kita akan touch 10,000 followers di TikTok. Okay, dan kita akan meriahkan lagi TikTok dengan konten-konten berkaitan dengan saham, insya-Allah. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang follow saya di TikTok. Terima kasih yang tonton video di TikTok, okay, dan yang klik button like, klik button love, alright, dan follow saya di TikTok. Terima kasih banyak. Okay, saya sangat-sangat hargai. Okay, dan dia macam ni tau, dekat TikTok dia punya algoritma dia berbeza sedikit dengan Facebook. Dekat TikTok kita boleh cepat sikit naik sebab dia bukan based on berapa ramai followers kita. Dia kalau content kita engaging, okay, dia boleh attract seramai mungkin untuk follow kita di TikTok. Okay, dekat Facebook dia tak ada function algoritma macam tu. Facebook lebih banyak function kepada followers kita. Siapa yang follow kita yang dapat akses kepada kita punya content lah basically. Okay, jadi itu yang best tentang TikTok lah. Okay, alright. Azwan Yusof masih tengah kaji market lagi. TNM indicator tak kenal lagi lah. Alright, tak apa, boleh belajar, don't worry. Siapa yang belum faham lagi, siapa yang blur teknik dan sebagainya, boleh belajar. Okay, slowly belajar. Okay, dan inilah waktu terbaik untuk belajar. Okay, selalu orang tanya kan, bila waktu terbaik untuk melabur? Okay, jawapan saya adalah sebelum melabur, dapatkan ilmu terlebih dahulu. Bila anda ada ilmu, barulah anda tahu bila waktu yang sesuai untuk anda melabur. Okay, dan bila anda tahu bila waktu yang sesuai untuk melabur, anda kena buat persediaan. Okay, kena buat persediaan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa pelaburan. Okay, dan sebab itulah knowledge tu diperlukan, ilmu diperlukan. Okay, dan kena dapatkan ilmu sebelum kita melabur. Okay, kalau kita tak tahu bila waktu untuk melabur, kena kita fokus dapatkan ilmu terlebih dahulu. Okay, boleh? Okay, alright. Adam Syukri Ramli, tuan bila ada kelas lagi? InsyaAllah kelas kita buat pada hari Sabtu ni. Ini adalah last kelas kita untuk bulan Jun 2022. Lepas tu kita belum ada lagi tarikh untuk bulan Julai ke bulan Ogos, kita belum ada tarikh lagi. Okay, dan siapa yang nak belajar saham, anda boleh join tarikh 25 Jun 2022. Okay, kita sekarang dah open for registration. Okay, dan fee untuk kelas saham hari Sabtu ni adalah RM297. Tapi kalau anda daftar awal, anda boleh daftar RM10 sahaja. Okay, RM10 sahaja untuk join kelas pada hari Sabtu ni. Okay, okay, alright. Okay, so dah ready tak untuk perkongsian saya ni? Okay, alright. Shady Donde, baru habis semua modul PSM. Alhamdulillah, terbaik. Alhamdulillah. Okay, so fahamkan apa yang kita belajar dan kena buat banyak latihan lah. Okay, alright, ready? Okay, right. So kalau dah ready, jom kita mulakan. Okay, so kita nak cerita tentang situasi terkini pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, dan fokus saya untuk sharing pada sesi live pada petang ni adalah kepada anda yang telah pun mula melabur saham. Mungkin anda dah beli saham dan anda
sekarang tengah hold saham dan anda melihat indeks Bursa Malaysia keep dropping, jatuh melanggar support-support penting dan anda tak tahu apa nak buat. Ada tak siapa-siapa yang di kalangan anda ni yang sedang menonton ada situasi macam ni? Sekarang ni anda tak tahu nak hold ke, nak jual ke, anda tak tahu macam mana. Okay, so saya nak beritahu anda apakah perkara yang anda perlu consider bila anda nak hold ataupun jual sesuatu saham anda. Okay, boleh? Okay. So hari ni saya nak share dengan anda dua perkara lah yang anda kena consider. Okay, so macam biasa kita akan bawakan kita punya whiteboard. Okay, jom. Whiteboard. Okay, masa untuk belajar sedikit. Tak tahu nak buat apa dah. Okay, right. Siapa yang dah tak tahu nak buat apa, sebab tu anda kena tonton perkongsian saya dalam live kali ni. Okay, sekejap saya setting sekejap. Okay, kamera punya lampu kena tutup. Okay, right. Okay. Hopefully jelas lah Alright, nampak tak? Nampak tak whiteboard saya? Okay, right. So, macam rendah sangat pula. Macam tu. Nampak whiteboard tapi tak nampak muka saya. Okay. Alright, boleh Okay, right. So, sekarang ni kita nak tengok indeks Bursa Malaysia kita dropping Indeks Bursa Malaysia kita dropping ke 1438 kalau tak silap saya. 1438 mata indeks Bursa Malaysia. Okay, so sekarang ni apa kita nak buat? Kita dah beli saham. Anda dah beli saham. Okay, dan anda tak tahu sama ada anda nak hold ataupun nak jual saham anda. Okay, so adakah dengan melihat indeks semata-mata kita terus jual saham kita? Okay, jawapannya tidak. Okay, so macam mana kita nak decide untuk sama ada hold ataupun jual? Dia semuanya based on kajian saham yang kita buat. Okay, so macam mana buat? So jom saya terangkan. Okay, alright. Khalil Daud, sabar je, tunggu. Kalau ada modal lagi boleh beli lagi, harga murah ni. Okay, alright. Okay, alright. So bila kita tengok indeks Bursa Malaysia turun, okay, dan hari ni ada banyak kaunter saham merah, okay, indeks Bursa Malaysia masih lagi bearish. Okay, so anda kena faham dua perkara bila anda beli saham. Beli saham, okay, kalau anda dah beli saham, anda kena tahu dua cara jana wang dari saham, dua strategi beli saham. Okay, yang saya selalu ulang sebelum ni. Yang pertama adalah melalui dividen. Okay, dan yang kedua adalah melalui capital gain. Ingat, ini kita punya panduan. Sebab tu saya kata, bila kita nak bertindak dalam saham ni, asas kita perlu kukuh. Okay, saya selalu cakap dalam kelas newbie saya, okay, kalau anda ada basic yang betul dalam saham, insya-Allah anda akan lebih tenang dan anda akan tahu apa nak buat dalam saham. Tapi kalau anda tak ada basic yang betul dalam saham, itu yang menyebabkan anda jadi menggelabah, okay, bila pasaran saham turun. Okay, alright. Zahudin Idris, top up lagi masa harga lebih murah, okey ke tuan? Nanti dulu. Top up ke, hold ke, jual ke, nanti dulu. Okay, right. So kita nak cerita dulu. Kita kena fahamkan bila kita beli saham, kita kena decide kita beli sesuatu saham tu untuk dividen ataupun capital gain. Okay, so sekarang anda tengok portfolio saham anda dan anda tengoklah saham yang anda beli tu, anda fokus beli saham tersebut untuk dividen ataupun capital gain. Okay, jadi anda kena asingkan benda ni. Ada saham yang mungkin anda fokus untuk dividen, ada saham yang anda fokus untuk capital gain. Okay, jadi strategi untuk kita bertindak sangat bergantung kepada dua asas perkara ni. Sebab kalau anda beli untuk dividen, strateginya adalah berbeza berbanding untuk capital gain. Kalau anda beli untuk capital gain, strateginya, tekniknya adalah berbeza berbanding dividen. Jadi masalah ramai orang Masalah ramai orang dalam saham adalah mereka sebelum beli saham, dia tak decide nak beli saham ni untuk apa. Dan kebanyakan orang, dia decide based on capital gain semata-mata. Which is tak salah. Tetapi kalau anda nak beli saham untuk capital gain, anda mesti ada trading plan. Okay, kena ada trading plan sebelum beli saham. Masalah ramai orang, dia buat kajian saham, fundamental analysis, technical analysis, tapi sebelum beli saham, dia tak buat trading plan. So, bila tak ada trading plan, bila kita sampai situasi macam ni, maka anda akan teragak-agak, ragu-ragu untuk buat keputusan sama ada jual ataupun hold. Jelas ke jelas so far?
Adakah jelas apa yang saya sampaikan ni? Kalau jelas, komen jelas dulu, boleh? Jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Macam tak ada orang je ni. Ada orang ke tak ada orang ni? Nak belajar tak ni? Okay. Kalau jelas, komen jelas. Okay. Shadi Donde jelas. Ika Benjamin, Ahmad Benjamin jelas. Okay. Muhammad Mahathir Kasim jelas. Okay, right. Siapa yang sedang menonton, bantu saya klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang merupakan pelabur dan trader saham dapat info daripada sharing saya pada petang ni. Okay. Dan apa yang saya kongsikan insyaAllah penting untuk anda yang menjadi seorang pelabur dan trader saham. Okay, boleh semua? Jelas. Okay, terbaik. Okay. So, bila kita beli saham untuk dividen, okay, ingat, kita beli saham untuk dividen, kita sebenarnya invest dalam syarikat tersebut. Kita invest. Maksudnya kita melabur dalam syarikat tersebut untuk makan dividen. Of course, untuk beli saham tu untuk makan dividen. Jadi, pertimbangan kita untuk sama ada hold ataupun jual mestilah bergantung kepada prestasi perniagaan syarikat. Perniagaan syarikat. Okey. Adakah syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan ataupun tidak? Kalau syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan, dari kuarter ke kuarter dia sentiasa untung, latest kuarter dia untung, maka perniagaan dia masih okey. Tak ada masalah, okey? So, kita nak tengok prestasi perniagaan syarikat. Sebab tu, siapa yang beli saham untuk dividen, sangat penting untuk anda tahu buat fundamental analysis supaya anda boleh tengok dia menjalankan perniagaan menguntungkan ataupun tidak. Kalau syarikat tu dah mula rugi, 1 kuarter, 2 kuarter dah mula rugi, maksudnya perniagaan dia bermasalah ke okey? Kalau syarikat tu quarter report kita tengok kuarter yang latest rugi, 2 kuarter sebelumnya pun rugi, maksudnya okey ke problem? Cuba tulis dekat ruangan komen. Cuba fikir. Okey ke problem? Kalau quarter report dah mula rugi. Tak stabil. Okey, jawapan apa? Shady Donde. Tak stabil. Ni mesti selalu tengok dengar lagu Andy Bernade ni. Donde Alright, problem betul. Syed Idrus Al-Sagaf, problem. Okay, so kalau dia problem, okay, itu satu problem dari segi prestasi perniagaan syarikat. Okay, yang seterusnya kita nak tengok pemberian dividen. Adakah pemberian dividen dia affected ke tak? Kalau syarikat tu pemberian dividen dia semakin berkurang, okay, ataupun dia stop bagi dividen, maksudnya buat apa kita stay invest dalam syarikat tersebut? Kita kenalah decide keluar. Sebab selagi kita stay dekat dalam company tersebut fundamental dia problem, lepas tu dia kurang bagi dividen ataupun dia dah stop bagi dividen, memanglah company tu tak bagus untuk kita stay. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Setuju tak dengan saya? Kalau setuju, komen setuju. Siapa ni? Unique, UNIQ, jangan main saham. Okay, right, jangan main saham. Kita melabur saham dengan cara yang betul. Okay? Siapa yang setuju? Kalau company tu problem, macam mana kita nak invest? Sebab tu kriteria dalam investing, dalam counter dividend, kita kena buat fundamental analysis, nak tengok company tu buat duit dalam bisnes dia. Dan kita akan hanya dapat tahu benda ni apabila kita buat kajian fundamental analysis, kita tengok quarter report, kita tengok annual report. Dari situ kita nampak progres perniagaan syarikat. Okay, dan annual report ni dia tak keluar tiap-tiap hari. Dia keluar setiap 3 bulan. Jadi kita punya pertimbangan untuk quarter report ni setiap 3 bulan lah. Jadi sebab tu investing tak adalah kita tengok tiap-tiap hari. Kita adalah kita monitor setiap saat. Tak ada benda yang berubah dalam 3 bulan tu. Okay, dan update seterusnya kita akan dapat bila syarikat umumkan quarter report. Okay, dari situ pertimbangan kita dapat kita buat based on prestasi perniagaan syarikat dan juga pemberian dividen. Kalau kita tengok syarikat tersebut masih lagi menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan syarikat masih lagi memberikan dividen yang konsisten, maka kita boleh stay dalam syarikat tersebut. Sebab niat kita ataupun target kita melabur dalam syarikat ni adalah untuk dividen. Selagi syarikat perform, selagi syarikat beri dividen, kita stay. Okay? Dan apabila market bearish, pasaran saham jatuh, harga saham jatuh, itulah mungkin satu peluang untuk kita beli saham tersebut pada harga yang lebih murah. Okay, so ini strategi.
strategi dividen. Yang anda kena faham strategi. Okay, dan ketika pasaran saham bearish, ketika harga saham murah, kalau kita tak beli pada waktu ni, nanti bila pasaran saham kembali bullish, harga saham naik, kita akan terlepas lah nak beli saham tu pada harga yang murah. Okay, salah ke? Dalam saham tak ada betul, tak ada salah. Dia semua hanyalah keputusan yang kita buat. Keputusan yang kita buat. Sama ada kita nak beli ke tidak, kita yang decide. Okay, jadi ketika pasaran saham bearish, harga murah, kita tengok syarikat masih lagi menjalankan perniagaan menguntungkan, dividen masih lagi konsisten, tak ada perubahan yang nyata, maka kita fokuslah investing dalam tu. Maksudnya kita akan fokus lagi untuk membeli kalau boleh dan kumpul sebanyak mungkin unit. Okay? Sebab itulah ini yang ramai orang fail untuk fahamkan. Ramai orang fail untuk faham tentang strategi dividen. Jadi bila pasaran saham jatuh, dia jadi takut. Dia jadi takut untuk stay dan juga invest. Okay, right? Okay, right. Dulu bolehlah main saham, sekarang bahaya, rugi main saham. Okay, right. Bilalah ekonomi nak kembali pulih? Ekonomi sama je sebenarnya kan, dia ada ups and down. Okay, biasalah tu ekonomi kan. Tak adanya ekonomi cantik je. Ekonomi dia biasa akan ada ups and down. Setiap 10 tahun akan ada cycle dalam ekonomi ni. Okay, jadi itu adalah perkara yang normal. Okay, so cuma sekarang kita sebagai pelabur dan trader saham retail, kita kena tahu apa tindakan yang kita nak buat based on kajian saham kita. Okay, kajian saham kita yang akan menentukan kita bertindak ataupun tidak. Kalau okey, kita cakap okey. Kalau tak okey, cakaplah tak okey. Kalau sebelum ni, contohlah, kita beli saham dividen. Lepas tu dah bertahun-tahun kita makan dividen, berbulan-bulan kita dah makan dividen. Dan suddenly kita tengok syarikat tersebut, dia dah mula rugi dalam perniagaan dia. Dan dia dah mula kurang bagi dividen. Dan kita tahulah kita kena keluar daripada syarikat tersebut, daripada kaunter tersebut. So, tindakan kita ni based on kajian. Kajian tu membantu kita untuk bertindak. Sebab itulah melabur saham bukan berjudi. Kalau anda buat dengan cara yang betul, bertindak based on kajian dan juga fakta kenapa kita buat keputusan tersebut, ada sebab-sebab kenapa kita bertindak, kita bukan berjudi, kita melabur saham, melabur dalam syarikat-syarikat yang berstatus berhad yang ada dalam Bursa Malaysia. Kalau syarikat tu perform bisnes dia, alhamdulillah kita melabur dalam syarikat yang bagus. Tapi kalau syarikat tersebut mula-mula bagus, lepas tu company tu ada masalah, kita tahulah kita nak kena keluar. Okay? Dan kena faham, indeks Bursa Malaysia adalah diwakili oleh 30 kaunter terpilih dalam Bursa Malaysia. Kita sebut blue chip counters. Kalau kita bukan beli saham blue chip, kita beli kaunter saham yang selain daripada 30 kaunter tersebut, basically setiap kaunter yang kita beli tu ada trend dia tersendiri, ada signal dia tersendiri, ada fundamental dia yang tersendiri. Jadi that's why kita bertindak based on kajian saham pada kaunter yang kita beli tersebut. So balik semula kepada kajian. Okay, ni sekarang saya tengah fokus kepada topik dividen. Kejap lagi saya masuk capital gain pula. Siapa yang trader saham yang tak tahu nak buat apa ketika pasaran saham jatuh, anda stay dan dengar sedikit apa yang saya nak kongsikan. Okay, boleh? Okay, alright. Okay ke okay semua ni? Umi Lokman, Taufik. Okay, alright. So far jelas apa yang saya explain? Saya dah ulang 2-3 kali benda yang sama ni. First kali pasal dividen anda kena jelas dulu. Jangan campur aduk dividen dengan capital gain. Dua benda yang berbeza, strategi yang berbeza. Okay, boleh? Okay, alright. So saya nak tanya berapa ramai daripada anda melabur saham ni ada beli saham target untuk dividen? Ada tak? Cuba komen ada dekat ruangan komen kalau anda ada beli saham untuk dividen. Cuba komen ada. Kalau tak ada, komen lah tak ada. Cepat. Okay, alright. Sanusi Muda Sam, okay. Ika Ahmad Benjamin ada. Okay, Khalil Daud ada. Afida Ha ada. Okay, right, terbaik. Okay, right. So kalau ada, inilah dia punya panduan dia. Ini panduan dia. Ingat panduan ni, okay? Dan fahamkan betul-betul strategi dividen. Boleh semua? Okay? Siapa yang tak ada, it's okay. Okay, tak ada siapa suruh paksa anda beli saham. Okay, so yang penting anda tahu apa yang anda buat. Okay, kalau nak melabur saham. Okay, ada Alright, Mahani ada, Sanusi tak ada. Alright, Fazli belum lagi, baru nak belajar. Okay, alright, bagus. Siapa yang belum ada, belajar dulu.
Okay, alright. Wan Jamaluddin tak ada. Okay, alright. Boleh faham okay, kalau faham, komen faham, lepas tu senyum. Senyum depan skrin. Sebab dah faham satu benda, okay? Alright, terbaik. Okay, alright. Sebenarnya saham ni menyeronokkan. Okay, pasaran saham naik, ada peluang. Pasaran saham jatuh, ada peluang. Yang penting kita faham apa yang kita buat. Okay, sebab tu ilmu ni perlu diperlukan untuk kita bertindak dan juga melabur dalam saham. Kalau tak ada ilmu, dia jadi tak faham. Okay, dan jadi bermasalah. Okay. Okay, alright. Afidaha, faham. Okay. Cuba letak emotion icon senyum satu boleh tak? Smiley. Suraya Desa, faham, senyum. Fazli, faham, senyum. Baru nak belajar. Pablo Montoya. Okay, cepat komen. Emotion icon senyum. Ingat, nak jadi pelabur dan trader saham, kena positif sentiasa. Kena senyum. Market down ke, market up ke, kita kena senyum sentiasa. Kena happy, kena positif. Kena jadi, contoh macam saya, kena senyum sentiasa. Baru nampak muda. Macam tu, boleh? Okay, Siti Hidayah Osman. Okay, macam tu, okay? Yang lain apa ni? Alif Zain. Siap berapi okay, itu semangat membara namanya. Okay, alright, terbaik semua Okay, alright. So, berapa ramai lagi nak belajar ni? Kita ada nak cerita pasal topik capital gain pula. Siapa nak belajar lagi? Ke dah cukup dah? Ke dah pandai dah? Okay, alright. Wan Jamaluddin, tengah rugi ni. Okay, tak apa. Tengah rugi pun senyum juga. Ini ciri-ciri seorang pelabur dan trader saham. Tengah rugi pun kena senyum. Kena senyum. Tak boleh bersedih. Boleh ke boleh? Kalau tak boleh kan, kalau anda cakap tak boleh, maksudnya jangan melabur saham lah. Pelabur saham ni kena hati kental. Kena hati kental. Gitu. Boleh? Teruskan lagi tuan. Fazli, Nur, nak. Horizon, go on. Okay, right. Boleh? Okay, so saya teruskan Dah klik button share ke belum? Dekat Facebook. Bantu saya klik button share dulu, boleh? Lepas tu klik button like dan klik button love banyak-banyak. Ni nak cerita pasal topik capital gain ni. Ni yang orang tengah-tengah rugi ni. Nak cerita nak buat macam mana? Nak jual ke? Nak hold ke? Macam mana ni? Okay, right. Okay, terima kasih. Okay, right. Wall Street secara rasmi terjerumus ke dalam pasaran penurunan. Itu biasalah. Okay, right. Okay, so next kita nak cerita tentang capital gain. Okay, cara kedua jana wang dari saham adalah melalui capital gain. Okay, dan ramai orang nak jadi trader tapi dia tak faham. Okay, apa yang penting dalam capital gain ataupun trade saham. Okay, so saya nak go fast forward kepada apa yang penting dalam saham. Okay, basically, okay, dalam capital gain ni, kalau anda nak jadi trader, anda mesti tahu tentang trading plan. Okay, anda kena ada trading plan. Sebelum beli apa-apa saham, anda kena ada trading plan. Siapa student saya, berbuih dah dengar. Berbuih mulut dan berbuih telinga dengar saya cakap ni. Okay? So, sebelum beli saham untuk target capital gain, anda kena ada trading plan. Okay, ramai orang beli saham tanpa trading plan. Tak tahu apa tu trading plan. Menyebabkan bila saham jatuh, turun dan naik, tak tahu nak bertindak macam mana. Okay, so saya just nak recap secara ringkas ni. Apa tu trading plan? Trading plan ada 3 benda yang penting. Okay, yang pertama adalah entry price. Okay, kat tengah kita ada entry price. Okay, kita ada entry price, harga kita masuk. Lepas tu kita ada cut loss price. Okay, kita ada cut loss price. Okay, entry price kita sebut EP. Okay, cut loss price kita sebut CLP. Okay, dan kita perlu ada target price. Target price dekat atas. Okay, target price kita sebut TP. TP bukan tuan penasihat, tapi TP. Okay, target price. Okay, so target price ni kita kena adalah 3 lah basically. Bila nak beli saham untuk target capital gain, anda kena ada trading plan. Okay, so entry price, cut loss price, target price. Okay, boleh dapat so far? Faham tak ni? Kecil tulisan saya. So buat-buat nampak lah kalau tak nampak sebab tu sambil saya explain ni, anda kena dengar. Dengar dan tonton. Jangan buat kerja lain. Okay, alright.
Saham hari ni lemah, bagus ikut live tuan. Hahaha. Okay, alright. Dapat Okay, alright. So, bila anda nak beli saham, anda kena ada trading plan. Iaitu anda tahu entry price anda di mana, anda tahu di mana sepatutnya anda cut loss kalau harga saham tu jatuh, dan anda tahu apa anda nak kena buat bila nak jual apabila saham tersebut naik. Ada 3 benda ni anda kena tahu. Dan bila anda dah entry, dah berjaya buat entry, maka anda hanya perlu jaga sama ada cut loss ataupun target price. Cut loss price ataupun target price sahaja. Itu je benda yang kita kena buat sebagai seorang trader saham. Sebab tu saya kata saham ni mudah kalau anda buat dengan secara betul dan sistematik. Jadi, ketika pasaran saham bearish, harga saham jatuh. Kalau saham yang anda beli ni, anda dah berada dalam position dan saham tu kena cut loss price anda buat apa? Clear position. Jual. Jual. Kena pergi kelas baru betul-betul faham istilah tu semua. Ada dalam kelas saya. Cut loss price apa, target price semua, macam mana nak buat. So, semua tu kena belajar. Alright. So, kita jual bila kena cut loss price. Dan cut loss price ni, kalau anda belajar dengan saya, kita punya antara cut loss price dengan entry price kita adalah bawah negatif 10%. Bawah negatif 10%. Nampak tak? Dia keluar daripada board sikit. Right. Antara entry price dan cut loss price kita, dia punya jarak dia adalah kurang daripada negatif 10%. Maksudnya, kalau saham tu rugi, kita akan rugi sebanyak negatif 10% the most. Kita tak akan rugi lebih daripada tu. Ingat pesanan saya sebagai seorang pelabur dan trader saham. Bukan pelabur, trader. Sebagai seorang trader saham, kita boleh rugi dalam saham. Betul, memang boleh rugi. Tetapi kita bila trade, kita nak limitkan kerugian kepada certain percentage sahaja. Kita tak nak rugi besar. Kita rugi, the most kita boleh terima dalam satu trade adalah bawah negatif 10%. Kalau anda boleh buat benda ni, maka anda buat cut loss dengan betul. Jadi anda tidaklah merugi besar dalam saham. Hanya 10% kerugian. Jadi, kenapa bawah negatif 10%? Berapa ramai nak tahu? Kenapa saya set bawah negatif 10%? Saya nak cerita sikit dengan anda ni. Siapa nak tahu kenapa saya ajar negatif 10%? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Komen nak tahu, cepat. Ada orang tak ni? Macam tak ada orang lah. Bosannya buat live tak ada orang. Mar Akiaro nak. Iger Marmalos nak tahu. Alright. Dekat TikTok ramai yang komen. Dekat Facebook macam tak ada orang. Alright. Muhammad Nazri, market merah juga, jangan ada hati nak pakai teknik harapan, nanti pening wo. Nak. Ada pun orang dekat Facebook ramai yang menonton saya kat Facebook ni tapi tak komen mungkin tengah memasak tu agaknya alright. So, kenapa negatif 10%? Kenapa negatif 10%? Jawapannya adalah, dia macam ni. Bila kita jadi trader saham, bila kita trade saham, bila kita beli saham untuk target for capital gain, kita beli saham tu ibarat macam kita masuk ke medan perang. Kita sedang berperang. Dan bila kita berperang, kita boleh menang dan kita boleh kalah. Betul tak? Kita boleh menang, kita boleh kalah. Dengar betul-betul saya explain ni. So, ibarat macam kita masuk berperang, kita pegang senapang kita ni nak tembak musuh. Kalau kita dapat tembak musuh depan kita, maka kita menang lah. Kita dapat profit. Ibarat kata macam tu. Kita tembak, kena kita punya lawan, dapatlah profit. So, itu analoginya bila kita dapat profit dalam saham. Tetapi kena faham juga, musuh boleh tembak kita. Musuh boleh tembak kita. Kalau musuh tembak kita dan kena direct, kena dekat dada ni. Musuh kan, peluru tembak kita, dia tembak kena kat dada. Apa jadi? Apa jadi? So, bila kena dekat dada, maka kita pun game over. Betul tak? Sebab kena kat dada. Sebab jantung kita kat dada, betul? Jadi, bila kena kat jantung kita, kena kat dada, kita game over. 100% loss. Total loss. Betul ke betul? Betul tak saya sebut ni? Bila musuh tembak kita, kena kat dada, game over. Betul?
Okay, so tetapi what if kalau musuh tembak kita, okay, tapi yang kena tu kena dekat CP je, kena kat sini. CP je kena kat sini, pak kena kat sini. Ataupun kena dekat kat tangan kita sikit, kena kat sini. Ataupun kena kat muka kita sikit, pak calar sikit kat sini. Kena kat sini. So kalau kena sikit kat sini, ibarat kita punya luka tu macam 10% daripada total nyawa yang kita ada. Betul tak? So kalaulah kita kena tembak, kita punya luka tu 10%. Contoh kita kena tembak, boom, jatuh. Tapi kita boleh bangun balik tak? Lawan balik semula. Boleh lawan balik semula tak? Ada harapan lagi. Boleh bangun balik, boleh lawan balik semula. Betul? Kalau sekali kena tembak, kena 10% sahaja luka. Betul tak? Kena CP, cedera ringan tuan. Tak sengsara sangat. Betul? Jadi maksudnya 10% adalah satu level di mana yang kalau kena, kita masih boleh bangun, kita boleh lawan balik semula. Tetapi kalau kena terus kat dada, game over. Total loss. Itulah maksud saya kenapa kita nak set cut loss tu bawah negatif 10%, di mana kalau rugi 5%, rugi 6%. Kalau rugi pun, rugi kita, modal kita macam terbakar sikit je. Yang kita akan dapat balik 95%. 90% kita dapat balik. Dan kita boleh lawan lagi dalam next trade. Okay? So itu analogi sebagai seorang trader saham. Dan anda kena jaga benda ni. Kalau anda tak jaga benda ni, sekali kena tembak, habis game over, habis lah anda. 50% nyawa hilang, habis lah. Okay, so kalau anda tak buat trading plan, yang kita tunjuk kat sini tadi, trading plan dengan betul, anda tak tahu cut loss price anda di mana, anda tak tahu berapa cut loss percentage anda, memanglah anda akan rugi besar. Bila market jatuh, anda tak tahu nak jual, harga dropping, anda harap dia naik balik, tak naik, memanglah kerugian anda boleh pergi sampai 50%, 40%. So ramai orang bila dia punya kerugian tu dah pergi unrealized loss, dah pergi sampai 30%, 40%, dia dah mula sakit kepala. Dia mula dah pening. Dan dia cakap, nak buat apa sekarang ni? Sebabnya anda tidak ada trading plan sebelum beli saham, menyebabkan anda terperangkap dalam counter yang keep dropping. Dan anda tak tahu nak jual macam mana. Okay? Tetapi kalau anda ada trading plan, saham jatuh dan anda cut loss pada waktu yang tepat, kerugian anda rugi, tapi rugi anda adalah rugi yang terkawal. Negatif 6%, negatif 7%. Yang paling tinggi, paling teruk mungkin negatif 10%. Which is, kalau ianya berlaku, the most berlaku adalah 10% sahaja loss. Faham tak ni? Okay, right. Syadi Donde, setuju ilmu baru dalam PSN 2.0. Kalau tak, memang zero ilmu. Okay, right. Okay, jadi bila kita dah keluar, contoh kita dah clear position, memang kita dah tak ada dalam saham tersebut. Kita rugi sedikit, 5%, 6%, 7% mungkin, dan kita bawa balik modal kita yang kita save dekat luar. Itulah benda yang kita perlu buat sekiranya kita menghadapi situasi yang bearish. Okay, pasaran saham jatuh dan kita kena bertindak based on trading plan. Dan anda kena faham, saham jatuh ni dia tak kira market bearish ataupun bullish. Ada waktu pasaran tak bearish pun, pasaran saham bullish lagi. Tapi saham yang kita beli tu, dia jatuh, kena CLP. Kena jual tak? Clear position juga. Tak kira lah market bullish ke bearish ke, kalau kena CLP, clear position. Sebab kita dah set benda ni, kita dah ada trading plan. Sebelum kita beli saham, kita akan bertindak according to our trading plan. Okay, alright. So inilah benda yang ramai orang nak jadi trader saham, tapi tak buat benda ni, tak faham benda ni. Okay, dan menyebabkan ramai orang tak tahu nak bertindak dalam saham. Bagi saya, very simple. Saham ni, very clear. Boleh beli ke tak? Kita beli. Kalau tak boleh beli, tak payah beli. Okay, kalau ada sell signal, kita jual. Kalau tak ada sell signal, tak payah jual lagi. Okay, so that's the way macam mana kita nak bertindak dalam saham based on kajian saham kita, based on trading plan. Okay, so point trading plan ni sahaja telah menjawab macam mana nak bertindak ketika pasaran saham bearish, dan dia akan membantu kita untuk decide sama ada nak hold ataupun jual. Nak hold, kalau dia belum kena CLP, kita hold lah. Kalau kena CLP, kita clear lah position. Jual lah. Itu sahaja benda yang kita kena buat kalau nak jadi seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Okay? So, market continue going down. Kita pun tak tahu berapa lama dia akan turun, berapa jauh dia akan turun. Tetapi kalau saham yang anda beli ada sell signal, kena cut loss, anda clear position, anda berada di tempat yang selamat. Modal anda kembali ke trading account anda. Okay?
Kalau saham yang anda beli tu tak ada cut loss lagi, maksudnya anda masih lagi on position dan stay dalam counter tersebut berpandukan kepada trading plan anda, so anda stay lah. So sebenarnya sama ada nak hold ataupun jual, anda yang kena jawab sendiri. Anda yang kena jawab, anda yang beli saham tersebut. Anda yang buat trading plan sebelum anda beli saham. Anda yang kena jawab nak beli ke, nak jual ke, nak tambah ke, nak hold ke, nak clear position ke. Anda yang kena jawab, bukan orang lain. Okay, so anda perlu bertanggungjawab atas keputusan yang anda buat sendiri. Tapi masalahnya kalau tak ada trading plan, nak bertindak macam mana? Dah buat trading plan pun tak ikut trading plan. Okay, tak percaya, kena clear position waktu CLP, dah kena CLP tak nak clear position. So bila dah kena CLP anda tak clear position, maksudnya decision anda untuk stay. Maksudnya anda sanggup untuk menerima risiko yang lebih besar daripada tu. So anda punya keputusan juga. Untuk stay ataupun tidak, anda yang decide sama ada nak stay ataupun tidak. Okay, jadi bila anda faham benda ni, at the end of the day, bukan market tu bahaya ataupun tidak. It's just the matter of kita buat keputusan betul ataupun tidak based on kajian saham kita. Dan yang kedua adalah modal yang kita letak. Berapa banyak modal yang kita letak. Kalau anda set 10% loss dan modal anda adalah RM1,000, maka anda akan loss RM100. Okay, RM100. Kalau modal anda RM1,000, 10% RM100. Kalau modal anda RM10,000, 10% akan jadi RM1,000. So lagi besar modal anda, lagi besar RM yang anda akan loss. Jadi bergantung kepada berapa banyak anda boleh handle loss, yang adalah info yang akan menentukan berapa banyak modal anda boleh beli saham. Dan setiap orang adalah berbeza. Ada orang boleh handle loss RM50. Ada orang boleh handle loss RM100. Ada orang boleh handle up to RM1,000. So bila anda tahu di manakah risiko ataupun berapa anda sanggup rugi, di situlah anda tahu berapa modal yang anda boleh letakkan dalam aktiviti trade saham anda. Okay, dan anda tahulah, okay, risiko yang anda ambil adalah berapa yang anda akan rugi dalam saham tersebut. Dan anda akan get ready untuk clear position bila sampai waktunya. Okay? Of course, dalam saham kita rugi. Tetapi kalau kita rugi tanpa kita tahu kenapa kita rugi, that's the problem. Tapi kalau kita tahu saham yang kita beli tu dah turun, dah kena CLP, kita clear position, kita buat trade saham dengan betul dan it's okay. Tak ada masalah. Okay? Dan kita tahu itulah risiko yang kita ambil dalam aktiviti trade saham kita di Bursa Malaysia. Okay? Siapa yang faham apa yang saya sampaikan, cuba komen faham di ruangan komen di bawah. Cepat, komen. Okay, alright. Okay? Siapa faham? Komen faham. Kalau faham, bagus. Kalau tak faham, tak apalah. Okay, alright. Siti Hidayah Uthman, faham. Makcik Montel, faham tuan. Latifah Faizah, faham coach. Okay, right. So, katakanlah bila anda dah clear position, duit anda dah masuk dalam trading account. Dan soalan seterusnya adalah, boleh beli tak saham waktu ni? Boleh beli ke tak bergantung kepada signal. Kalau ada buy signal, bolehlah beli. Kalau tak ada buy signal, tak payahlah beli. So, market bearish, majority counter ada 700 counter tengah jatuh dan majority counter tak ada signal lagi. So tak payahlah sibuk nak beli pada waktu ni. Tunggulah sehingga ada buy signal yang akan datang. Okay, kalau ada buy signal yang akan datang, ada permulaan uptrend, ada perubahan trend, barulah kita sibuk pergi beli. So waktu-waktu sekarang ni kita tenang-tenang je lah. Tak payahlah sibuk nak beli waktu market bearish nak pergi beli juga. Kalau anda adalah seorang trader, kalau anda adalah seorang investor dividen, fokus kepada dividen, it's okay. Sebab itulah saya kata strategi kena faham dulu in the first place. Sebab itulah kena belajar saham. Okay, kalau belajar saham anda akan faham. Jangan melabur saham kalau anda tak faham apa yang anda buat. Ramai orang ingat melabur saham boleh buat duit. Ramai orang ingat ada modal boleh buat duit dalam saham. Tidak seperti itu. Okay, ada orang sibuk tanya berapa boleh buat profit dalam saham. Dia bergantung kepada situasi pasaran. Okay, ada masanya kita boleh buat banyak duit dalam saham. Ada waktunya kita pasaran saham sideways, senyap. Ada waktunya kita mengalami kerugian dalam saham. Jadi itu adalah perkara yang boleh berlaku dalam saham. Masalahnya adalah apabila anda compare pelaburan saham dengan pelaburan ASB contohnya. Anda compare pelaburan saham dengan kerja makan gaji anda.
Itu masalahnya. Okay? So sebab itulah melabur saham ni kena ada mindset yang betul, buat dengan cara yang betul, mengikut resminya pelaburan saham. Okay, so okay ke okay apa yang saya explain hari ni? Okay, right? Awan Nano, baru sahaja Tuan Faizal call tanya feedback. Okay, right, terbaik. Fidaus Latif, dari entry point ke TP ambil berapa percentage tuan? Ada caranya. Dalam PSM 2.0 kita belajar macam mana nak set target price. Okay, target price kita jual di luar upper Bollinger Bands. Okay, right. Eagle Marmalos, saya still ada satu counter profit 1.33% dan satu lagi belum sampai CLP. Okay, alright. So kalau anda tahu apa yang anda buat, senang. Okay, nak jual ke nak hold ke anda tahu. Okay, kalau lah katakan profit 1.33%, anda nak jual, silakan. Walaupun belum sampai target price, kalau anda nak clear position boleh tak? Boleh. Kan itu kan saham anda. Okay, anda lah decide nak jual ke tak ke, dah ada profit ni 3%, boleh jual tak? Anda decide lah kalau anda nak take profit. Sebab nobody knows saham tu akan naik ataupun tidak. Okay, tak ada siapa tahu. Anda tanyalah siapa pun, tak ada siapa tahu tentang masa hadapan. Okay, jadi tak perlulah sibuk tanya orang lain. Yang penting anda tahu kenapa anda bertindak dalam pasaran saham. Okay, so market bearish bukan masalah. Market bearish adalah perkara yang normal berlaku dalam saham. Okay, pasaran saham boleh jatuh, pasaran saham boleh naik. Itu adalah perkara yang bersilih ganti dalam pasaran saham. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Yang penting kita bertindak based on kajian saham dan kita tahu strategi yang kita gunakan, sama ada strategi dividen ataupun fokus kepada capital gain, dan kita tahu kenapa kita beli sesuatu saham, kenapa kita jual sesuatu saham, kenapa kita hold sesuatu saham. Semuanya ada sebab based on ilmu dan kajian saham yang kita buat. Okay? Dan semua ni tidak menjamin keuntungan. Tak ada siapa boleh jamin keuntungan. Dan tak ada siapa yang janji anda tidak akan rugi. Boleh untung, boleh rugi dalam saham. Yang penting kita dah buat yang terbaik. Okay, pelaburan dan trade saham ni adalah satu aktiviti yang kita usaha mencari pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, bukannya kita jamin kita boleh buat profit dalam saham. Ini masalah ramai orang. Oh, dia cakap melabur saham, mungkin jadi orang kaya lah. Itu belum tentu lagi. Yang penting kita buat yang terbaik apa yang kita mampu. Okay, dan rezeki kita serah pada Allah beri rezeki. Kalau ada rezeki kita, insya-Allah tak ke mana. Yang penting kita ada usaha. Kita buat, kita bertindak, kita mengkaji, kita berusaha. Itulah bezanya melabur saham dengan berjudi. Berjudi ni tak tahu apa, main beli je ikut-ikut orang, mengharapkan ada profit, bila rugi dok meracau dekat luar sana. Okey, itu berjudi dalam pasaran saham. Okey, jadi saham ni adalah satu medium di mana kalau kita buat dengan betul, dia jadi pelaburan. Kalau kita buat dengan cara yang salah, dia jadi apa? Dia jadi berjudi. Dia jadi haram hukumnya. Okay? Alright, jadi itulah dia. Apa sahaja yang kita nak buat dalam kehidupan ni, kita kena ada ilmu, kena belajar. Dan lagi bagus kalau kita dibimbing, ada mentor yang guide kita, buat dengan cara yang betul, ikut apa yang kita belajar. Kadang-kadang kita dah belajar, kita dah faham, tapi kita lupa. Dan kadang-kadang kita miss judgement kita. Okay, dan sebab itulah mentor akan sentiasa bercakap dan explain dan juga tegur apa yang betul yang kita buat, apa yang salah yang kita buat, supaya kita sentiasa berada di landasan yang betul dan kita menjadi seorang pelabur dan trader saham yang sentiasa tenang dalam pasaran saham. Okay, alright, so itulah dia apa yang saya ingin sampaikan kepada anda pada sesi live pada kali ini. Saya harap ianya memberi manfaat. So bila pasaran saham bearish macam ni, apa nak kena buat, balik semula kepada apa yang saya bincangkan dalam sesi live pada kali ini. Okay, semoga bermanfaat dan membantu anda semua. Okay, alright, so terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Facebook, dan terima kasih kepada anda yang menonton secara live di TikTok. Okay, dan terima kasih yang beri saya star dekat Facebook. Ada 125 star saya dapat hari ini. Terima kasih siapa-siapa yang sudi berikan saya star. Dan terima kasih kepada anda yang berikan saya like dan love di TikTok, yang beri saya gift dekat TikTok. Terima kasih banyak. Walaupun saya masih tak tahu gift dekat TikTok tu nak tukar jadi duit macam mana, saya tak pasti. Okay, nanti saya explore. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Esok kalau sempat saya akan live pada pukul 12 tengah hari. Kalau tak sempat saya akan live pada pukul 2 petang. Okay, tak janji sebab esok saya ada appointment dekat luar. Okay, so kalau tak sempat saya akan live pada pukul 2 petang lah. Okay, so apa-apa pun,
Okay, anda boleh tonton semula video ni secara ulang tayang di Facebook page Nizam Malik. Okay, dan saya akan minta my team Tuan Faizal untuk upload dekat YouTube channel Saham Masri. So semoga video ni memberi panduan dan bermanfaat untuk anda sebagai seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Kalau anda rasa bermanfaat, bantu saya untuk klik button share kepada kawan-kawan anda yang melabur dan trade saham. Semoga mereka mendapat sedikit panduan, okay, dan dapat menjadi seorang pelabur dan trader saham yang lebih berjaya lagi. Okay? So terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa follow saya di TikTok page Tuan Nizam Malik. Follow page official, jangan follow scammer. Alright, dan kemudian klik like, klik love dan juga tonton video-video saya di TikTok. Okay, so banyakkan view saya dekat TikTok. Terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa support. Saya doakan anda berjaya dan kita jumpa dalam live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.